بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Apabila kita sampai di bulan Ramadan, biasanya kita ingat satu pesanan yang sangat penting dari Imam Ghazali. Imam Ghazali mengingatkan kita supaya kita jangan berpuasa seperti puasa orang awam. Kerana puasa orang awam tak dapat apa-apa pahala, tak dapat apa-apa kebaikan. Kata Imam Ghazali, puasa orang awam hanya dapat lapar dan dahaga. Kalau puasa orang awam hanya dapat lapar dan dahaga, yang bermakna tidak dapat apa-apa pahala. Maka begitulah juga amalan-amalannya yang lain. Solatnya mungkin dapat penat, zakat fitrahnya tak dapat apa-apa. Begitulah seterusnya apa saja amalan yang dilakukan oleh golongan awam. Siapakah golongan awam? Janganlah dianggap golongan awam ini ialah orang yang tinggal di kampung, tinggal di pedalaman, menanam padi, menanam kelapa sawit, tidak kenal bandar, tidak kenal pembangunan, tidak kenal kemajuan. Karena itu kita perlu siapakah sebenarnya orang awam? Orang awam menurut apa yang ditelitikan oleh setengah ulama ialah orang yang Allah sebut, manusia-manusia yang Allah sebut di dalam ayat 179 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami telah sediakan untuk isi neraka katsiran minal jinni wal insi, ramai di kalangan jin dan manusia, yaitu jin-jin dan manusia-manusia yang dikurniakan oleh Allah hati, tapi jin-jin dan manusia-manusia itu tidak mampu menggunakan hati, tidak mampu menggunakan hati mereka bagi memahami kebenaran Allah, bagi memahami ajaran Allah. Mereka juga dikurniakan oleh Allah mata, tapi mereka tidak mampu menggunakan pandangan mata mereka untuk melihat kebenaran Allah. Mereka juga dikurniakan oleh Allah pendengaran telinga, tapi sayangnya mereka tidak mampu menggunakan pendengaran telinga mereka untuk mendengar kebenaran Allah. Ada mata, ada telinga, tidak boleh digunakan. Ini berarti ada akal. Mereka dikurniakan oleh Allah akal, tapi mereka tidak boleh menggunakan akal mereka untuk menerima kebenaran Allah, karena akal itu perlu kepada pandangan dan pendengaran. Maka jin dan manusia, majoriti jin dan manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kerana tidak mampu, tidak mahu menggunakan hati dan akal untuk memahami kebenaran Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat mereka direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Disebut ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, lembu, kambing, ayam, itik dan sebagainya. Bal hum adallu, bahkan mereka itu lebih buruk lagi berbanding dengan binatang ternak tersebut. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang berhati lalai, yang berhati ghaflah. Jadi kita dapat jawapan yang tepat. Orang awam ialah sesiapa saja
yang berhati lalai. Siapa saja yang berhati lalai, dia adalah orang awam. Dia adalah golongan ghafilun. Mungkin orang yang berhati lalai ini kaya raya, berpendidikan tinggi, bukan saja kemungkinan berpendidikan tinggi di bidang ilmu sains, ilmu keduniaan, tapi mungkin juga ada di kalangan mereka yang memang berpendidikan tinggi di bidang agama. Karena pendidikan tinggi bidang agama tidak menjamin seseorang itu terelak daripada hati ghaflah, hati lalai. Orang yang berhati ghaflah, yang digolongkan oleh Allah dalam golongan ghafilun, ialah orang yang berhati lalai, maksudnya orang yang berhati mati. Jadi golongan awam itu ialah golongan orang-orang mukmin yang hatinya mati. Siapa saja kalangan orang mukmin boleh menghadapi penyakit mati hati. Jadi siapa saja yang hatinya mati, ia adalah orang awam. Mungkin mereka ini duduk di tengah-tengah bandar besar, banglo besar, bertilamkan uang, tapi hatinya mati, maka orang tersebut adalah orang awam. Sebaliknya, mungkin seorang pakcik yang bekerja di kampung menanam padi, duduk di pondok buruk, belajar agama pun tidak seberapa. Tapi mungkin pakcik ini bukan orang awam. Mungkin dia seorang yang telah dikeluarkan oleh Allah daripada golongan ghaflah, menjadi seorang khawas atau khawasul khawas, yaitu orang yang hatinya hidup khudur na Allah. Matinya hati disebabkan tidak ada berzikir. Sesiapa saja di kalangan umat Islam yang tidak berzikir, hati insya-Allah mati. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Bandingan orang yang sentiasa ingatkan Tuhannya Allah dengan seorang lain yang sentiasa tidak ingatkan Tuhannya Allah, lalai, ghaflah. Seperti juga orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikrullah, Allah gambarkan sebagai orang yang hidup. Orang yang tidak berzikrullah, Allah gambarkan sebaliknya, sebagai orang yang mati. Yang mati ialah hatinya, yang hidup ialah hati. Seorang ulama, Ibnu Taimiyah, yang meninggal dunia tahun 728 Hijrah, beliau ada menuliskan di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, zikrullah lil qalbi kal ma'i lis samaki fa kaifa halus samak idza faqadal ma'u. Zikrullah bagi hati persis seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan jika tidak ada air? Jawabnya, ikan tak ada air mati. Hati tak ada zikrullah mati. Siapa saja yang tidak berzikir, hati mati, itulah orang awam. Itulah golongan ghafilun. Tempatnya sudah disebut oleh Allah dalam ayat 179 surah Al-A'raf. Oleh kerana itu, bagi kita yang telah beramal dengan zikrullah menurut sistem zikir dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, tentulah kita berasa bertuah, berasa beruntung kerana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita amalan yang sangat penting, iaitu amalan zikrullah. Dan zikrullah yang kita amalkan bukan sebarang zikir, tapi memang zikir yang diperintah oleh Allah, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Surah yang sama, surah Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi Muhammad supaya berzikir di dalam hati, menyebut Allah, 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 untuk mengelakkan hati Rasulullah daripada ghaflah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ya Muhammad, taklah engkau sebut dan ingat nama Tuhanmu Allah di dalam hatimu.
Allah, Allah, Allah. Sehingga keadaan hatimu benar-benar takut kepada kebesaran Tuhanmu Allah dan penuh berharap kepada sifat-sifat kesempurnaannya. Sepanjang masa siang dan malam tanpa ada suara. Wala takum minal ghafilin ya Muhammad. Engkau jangan menjadi orang yang berhati ghaflah. Jelas berdasarkan ayat ini Rasulullah diwajibkan oleh Allah berzikir Allah, 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 Allah sepanjang masa siang dan malam. Jadi itulah Rasulullah sendiri pernah bersabda, Inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya kedua-dua mataku menidurkan aku, tapi hatiku tak tidur. Hati Rasulullah tidak tidur ketika baginda tidur. Bermaksud ketika baginda Rasulullah SAW tidur, hatinya terus berzikir, menyebut Allah, Allah, Allah secara otomatik. Kerana itulah kita tentu berasa sangat beruntung kerana dikurniakan oleh Allah zikir yang sama yang Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, iaitu menyebut Allah, Allah, Allah di dalam hati. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi orang yang mengingati Allah di dalam hati sepanjang masa sehingga akhir hayat itu.